Saya ingat saya mula perlahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera uh, kepada semua. Terima kasih kepada apa ni juruteknik kita, bukan juruteknik lah, yang membantu dari segi teknikal. Saudara Muhammad Izzuddin, penyelaras CDL on untuk Negeri Sembilan, Puan Sheila, pembentang kita pada petang ini, Cikgu Mira dan rakan-rakan guru yang dikasihi dan dihormati sekalian. Petang ini saya akan membuat sedikit perkongsian, masih lagi berkaitan dengan bagaimanakah pembelajaran berlaku, dan saya petik beberapa idea yang berkaitan dengan science of learning, ataupun dipanggil cognitive science, daripada beberapa pakar dan juga sarjana yang terlibat dalam bidang berkenaan. Jadi pada petang ini insya-Allah saya akan cuba untuk kongsikan tentang teori beban kognitif sebagaimana yang saya janjikan pada sesi sebelum ini. Dalam bahasa Inggeris dia panggil cognitive load theory. Cognitive load theory, iaitu teori beban kognitif. Jadi maksudnya kita punya minda kita ni, otak kita ni mempunyai keupayaan yang pelbagai, khususnya kalau kita lihat untuk minda kita punya ingatan kerja, ingatan kerja ataupun dalam bahasa Inggeris sebut sebagai working memory kita, dia mempunyai batas ataupun had tertentu berbanding dengan ingatan jangka panjang. Dia boleh menyimpan segala perkara yang telah kita pelajari, disimpan di dalam ingatan jangka panjang untuk tempoh yang lama. Lama tak lamanya sepanjang hayat kita lah, daripada kita mula lahir sehinggalah kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jadi semua maklumat-maklumat tersebut dalam proses pembelajaran boleh disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Begitulah besarnya keupayaan ingatan jangka panjang seseorang manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dan anugerah ini kita perlu manfaatkan dengan sebaiknya, khususnya untuk proses pembelajaran anak-anak. Jadi pada minggu yang, saya ingat minggu yang lepas, saya ada berkongsikan tentang ini adalah perkara yang telah saya bincangkan, di mana dalam proses pembelajaran ataupun bila seseorang itu belajar, dia perlukan kepada tumpuan tentang maklumat ataupun fakta data yang diperolehi semasa proses pembelajaran, kemudian disimpan di dalam ingatan kerja, dan apabila data ataupun fakta yang diperolehi itu dapat diproses oleh ingatan kerja, ianya perlu disimpan di dalam ingatan jangka panjang. Tapi untuk menyimpan dalam ingatan jangka panjang ini, seseorang itu perlu mengaitkan apa yang baru dipelajarinya itu dengan apa yang telah dia tahu.
Apa yang baru dipelajari dikaitkan dengan apa yang dia dah tahu. Okey, sama ada dalam bentuk fakta, konsep ataupun prosedur, barulah proses pembelajaran berlaku. Kalau tidak, tidak dikaitkan dengan apa yang dia tahu, yang terdapat di dalam ingatan jangka panjang, maka proses pembelajaran tidak berlaku. Sebab itu, kalau perkara ini kita tak ambil perhatian, kita akan dapati ada anak-anak yang hari ini kita ajar, besok bila kita tanya balik, dia tak dapat nak ingatkan apa yang telah dia belajar. Sebab dia tak menggunakan minda dia, otak dia untuk berfikir tentang apa yang dipelajari. Sebab nak mengaitkan apa yang dipelajari itu, dengan apa yang dia dah tahu, dia perlukan proses berfikir. Bila proses berfikir berlaku, barulah pembelajaran berkenaan berlaku. Sebab tu ingatlah yang seperti yang saya pernah kongsikan sebelum ini, mengingat itu adalah merupakan sisa kepada pemikiran. Memory is the residue of thinking. Jadi sebab tu kita pastikan bahawa anak-anak berfikir, apa yang dia nak fikirkan, fikirkan tentang apakah pengetahuan dan kemahiran yang perlu dia pelajari untuk ketika berkenaan. Ini kita, insya-Allah benda ni saya akan ulang beberapa kali lagi. Begitu juga perkara ini pun saya dah bincangkan pada pertemuan yang lepas, iaitu dalam proses pembelajaran itu ada satu aspek yang sangat penting, iaitu perkembangan pembelajaran. Proses pembelajaran dia ada perkembangan dia. Sebab tu kurikulum kita pun disusun begitu rupa. Dia tak hanya berhenti pada peringkat tahu, tak berhenti setakat tahu sahaja. Sebab tahu tu dia tidak mantap dari segi pembelajaran. Tapi anak-anak perlu mempunyai kepahaman tentang apa yang telah dia tahu itu. Dan kemudian boleh mengaplikasikan perkara tersebut. Konsep tersebut dapat diaplikasi dan seterusnya boleh digunakan. Boleh digunakan, diaplikasi, digunakan untuk menyelesaikan masalah, untuk dikaitkan dengan konteks-konteks yang tertentu. Tetapi penguasaan itu akan menjadi lebih mantap kalau ia digunakan berulang kali dan untuk mengaitkan dengan konteks yang lebih banyak. Pelbagai konteks. Jadi penguasaan itu pun ada peringkat dia. Ada peringkat yang hanya konteks tertentu sahaja. Kemudian boleh menyelesaikan masalah dalam pelbagai konteks. Sebab tu bila kita melaksanakan, kita mereka bentuk pengalaman pembelajaran, kita pastikan proses berkenaan berlaku. Jadi pada petang ini saya akan fokus khusus kepada cognitive load theory. Diperkenalkan oleh seorang sarjana, iaitu John Sweller. Jadi cikgu kalau nak memahami lebih detail, boleh baca buku dia ni. Buku 2012 ataupun 2011. Saya terlupa nak tulis tahun itu. Buku ni agak detail, membincangkan tentang teori beban kognitif. Sebab beban kognitif ini, teori ini sebenarnya mengaitkan dengan kita panggil human cognitive architecture. Kita punya seni bina kognitif kita. Seorang manusia tu ada dia punya kognitifnya, tu ada dia punya seni bina dia, architecture dia. Dan dia berkembang. Dan itu adalah satu pengetahuan yang boleh membantu kita dalam kita mereka bentuk pengajaran. Sebab tu banyak sarjana pendidikan yang menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam
teori ini sebagai asas kepada perancangan terhadap untuk dijadikan sebagai prinsip-prinsip reka bentuk pengajaran. Okey. Dalam buku ni John Searle dan juga rakan-rakannya telah membicarakan pada peringkat awal tu dia bicarakan isu tentang pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan yang dipelajari oleh seseorang. Ya, ada dua jenis pengetahuan. Pertama dia panggil sebagai biological primary knowledge. Yang kedua ialah biological secondary knowledge. Ini John Searle banyak membincangkan idea-idea yang dikemukakan oleh David Gears, ya, yang telah membuat kajian tentang kedua-dua jenis pengetahuan tadi. Kalau kita lihat, pengetahuan biological primary knowledge itu adalah pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang tanpa perlu belajar, tanpa perlu diajar. Ya, dia istilah yang digunakan ialah learnable but not teachable. Ianya boleh dipelajari tapi tak perlu diajar. Contohnya apa? Contohnya kalau kita tengok anak-anak yang baru lahir kan, dia boleh makan, dia boleh minum walaupun tidak ada pengajaran yang khusus bagaimana cara nak makan, bagaimana cara nak minum, bagaimana dia mengenal wajah seseorang. Dia boleh mengecam kan wajah seseorang, dia kenal ini bapa dia, ini mak dia, ibu dia. Okey. Itu semua adalah merupakan proses pembelajaran yang berlaku secara tabi'i. Ya. Semua anak-anak mengalami proses yang berkenaan. Ini dipanggil sebagai pengetahuan primary. Okay. Biological primary knowledge. Tetapi ada satu lagi pengetahuan yang dikatakan sebagai biological secondary knowledge, di mana pengetahuan tu perlu kepada usaha. Khususnya pengetahuan yang bersifat, dia ada domain disiplin dia yang tersendiri. Macam kita tengok macam matematik kan, kita kena belajar bagaimana mengira, bagaimana mendarab, bagaimana membahagi, bagaimana menolak. Semua operasi-operasi yang terdapat dalam matematik itu perlu dipelajari melalui usaha. Perlu ada guru yang mengajar. Dianya adalah learnable dan juga teachable. Perlu diajar. Ya? Dia tak boleh dapat sebagaimana dia memperolehi biological primary knowledge. Gitu. Begitu juga lah dalam subjek yang lain. Itu adalah merupakan ilmu yang dipanggil sebagai biological secondary knowledge. Okay? Itu dalam buku berkenaan lah. Nanti kalau kita nak bincang lanjut, nanti kita boleh bincang semula lah kan. Baik. Ada satu lagi buku. Okay? Buku ni tak ditulis oleh John Searle, tapi ditulis oleh penulis lain, Oliver Lowell. Okay? Yang cuba untuk melihat bagaimana teori ini dapat diamalkan dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Buku ini telah kata pendahulunya tu oleh John Searle. Okay. Tetapi ditulis oleh Oliver Lowell. Beliau melihat dan menghuraikan tentang bagaimana teori ini boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay. Sebab tu disebut di situ kan, dia untuk kita menggunakan teori ini ada dia punya syarat dia, ada prasyarat dia. Dan prasyarat inilah perkara yang kritikal. Yang pertama dia kata teori ini perlukan kepada the theory itself need to be guided
by our knowledge of human cognition. Jadi kita kena tahu sikit sebanyak tentang pengetahuan tentang kognitif manusia. Ini saya dah bincangkan di awal tadi kan. Adanya memori kerja, adanya ingatan kerja, ada ingatan jangka panjang, bagaimana asas kepada anak-anak belajar, mengaitkan apa yang dia baru belajar dengan apa yang dia dah tahu. Itu adalah perkara-perkara yang asas yang perlu kita tahu dulu sebelum kita boleh memahami maksud teori berkenaan. Yang kedua, okey, dikatakan di situ the effectiveness of the theory's recommendation must be testable. Boleh diuji and to have actual been tested with positive outcome using randomized and controlled trials. Maksudnya apa yang dikemukakan oleh Oliver dalam bukunya ini semuanya itu adalah merupakan perkara-perkara yang telah dilaksanakan, yang telah dipraktikkan oleh para pendidik menggunakan teori berkenaan. Okey. Sebab tu kalau kita dapat melihat nanti, saya akan menerangkan beberapa prinsip ataupun beberapa terminologi penting yang berkaitan dengan teori ini. Okey. Selebihnya tu InsyaAllah lah kalau kita ada kesempatan nanti saya akan kaitkan lagi dengan cognitive load theory ini. Baik, ini adalah merupakan beberapa istilah yang penting sebelum kita boleh mengaplikasikan teori ini. Pertama, apakah yang dimaksudkan dengan beban kognitif? Okay? Maksud beban kognitif ini, seseorang itu dia tak boleh memproses maklumat secara dengan banyak dalam masa yang sama ataupun sekaligus. Tak boleh. Sebab kemampuan memori ingatan kerja tadi tu terhad. Ya, ada yang kajian yang menunjukkan bahawa dia boleh memproses 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksimum dia kata 9 perkara pada satu-satu masa. Jadi kalau banyak sangat maklumat yang dikemukakan dalam sesuatu sesi pembelajaran, ini akan menyebabkan masalah kepada ingatan kerja untuk memindahkan perkara-perkara yang dah pelajari itu kepada ingatan jangka panjang. Ini buku yang saya masukkan tadi, buku yang ditulis oleh James Weller dan rakan-rakannya. Saya ingat yang di bawah rakan Paul Ayres dan Salwa Yoga itu adalah merupakan pelajar dia lah ya. James Weller seorang profesor di Missouri University. Ya. Rasanya dia masih ada lagi. Ya, masih ada lagi. Ini buku yang ditulis oleh Oliver Lovell. Buku ni lebih bersifat action oriented lah, dalam bentuk bagaimana teori berkenaan tak boleh diaplikasikan. Teori berkenaan boleh diaplikasikan. Okay. Jadi saya kembali kepada teori beban tadi, beban kognitif ini yang jadi ingatan kerja yang terhad itu tidak boleh kita bebankan dengan terlalu banyak. Tidak boleh terlalu banyak maklumat diberikan kepada pelajar kita, murid-murid kita dalam sesuatu masa. Jadi kita kena susun maklumat-maklumat berkenaan. Okey. Sebaik-baiknya kalau peringkat sekolah rendah ni mungkin dalam 5 ataupun 4 perkara dalam sesuatu masa. Sebab itu mungkin jugalah kalau kita tengok dalam DSKP itu,
kita tengok bagaimana standard pembelajaran itu disusun, mengikut kalau 3.1, 3.2, 3.3 disusun mengikut tahap dan juga fakta-fakta yang tertentu. Jadi dah dipecahkan, konsep-konsep itu telah dipecahkan supaya sesuatu standard pembelajaran itu boleh diajar secara berperingkat. Manusia ni memang begitu ya. Manusia ni cara dia membesar pun sama. Kita tengok ya, anak-anak yang lahir dia tak boleh terus berjalan macam anak lembu kan. Anak kambing, anak lembu lahir je boleh berjalan lah dia. Anak manusia tak boleh. Dia perlu proses dia. Dia proses dia merangkak. Kemudian dia bertatih, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Itu proses berperingkat-peringkat secara gradual. Sifat manusia tu memang begitu. Dia tak dapat sesuatu tu sekaligus. Okay? Itu satu perkara yang kita kena ingat lah. Bila cikgu merancang bahan pembelajaran, pastikan bahan itu kita olah. Kita pecahkan ke dalam tahap bilangan ataupun kuantiti yang sesuai. Okay? Itu yang pertama ya. Ingatan kerja saya dah terangkan banyak kali. Okay? Sebab dia ingatan kerja ni lah di mana maklumat yang dipelajari itu akan disimpan dan diproses. Diproses, difikirkan, dan kapasiti bagi ingatan kerja ni sangat terhad, sangat kecil. Okay? Jika maklumat yang ada dalam ingatan kerja itu tak dapat dipindahkan kepada ingatan jangka panjang, ianya akan dilupakan. Dilupa maksudnya dia tak diproses lah. Ya? Sebab terlalu banyak sangat. Jadi tak semua maklumat yang kita kemukakan itu dapat diproses oleh ingatan jangka panjang untuk dipindahkan kepada oleh ingatan kerja untuk dipindahkan kepada ingatan jangka panjang. Ini apa dia lah ya. Kemudian yang ketiga ialah ingatan jangka panjang itu sendiri. Okay, ingatan jangka panjang ini penting untuk kita menyimpan apa yang telah kita pelajari. Tapi simpan saja tak cukup. Dia mesti boleh dipanggil semula. Retrieve. Kalau kita simpan je, tapi tak boleh dipanggil semula, itu pun masalah. Sebab tu saya dah terangkan tentang proses kita mengukuhkan apa yang kita simpan dalam ingatan jangka panjang melalui latihan berjarak, latihan interliving dan sebagainya. Itu adalah kaedah-kaedah yang sangat sesuai dengan dengan kemampuan keupayaan ingatan jangka panjang. Maksudnya kita boleh panggil apa yang telah kita pelajari tadi, yang baru kita pelajari itu berkali-kali. Makin kerap kita panggil, makin mantap konsep ataupun perkara yang telah kita pelajari. Makin kerap kita guna, makin mantap dia. Inilah yang penting kan dalam yang kita katakan sebagai penguasaan itu. Sebab tu kita ada aktiviti menggunakan apa yang dipelajari. Bila kita guna, kita panggil balik apa yang telah anak-anak tu belajar. Dia panggil balik. Kalau digunakan untuk menyelesaikan masalah, mungkin dia terpaksa memanggil banyak kali. Okay? Kemudian dikaitkan dengan konsep-konsep lain yang telah dipelajari oleh mereka. Jadi bila kaitan itu banyak, di situlah yang kita panggil sebagai mengukuhkan. Okay? Mengukuhkan konsep. Kalau dalam istilah nanti kita akan bincang nanti, kemudian pada perjumpaan-perjumpaan yang akan datang dipanggil istilah skema. Otak kita ni ada skema. Skema ni adalah konsep-konsep yang telah dikukuhkan
yang telah mempunyai rangkaian di antara satu konsep dengan konsep-konsep yang lain yang disimpan dalam ingatan jangka panjang. Dan kadang-kadang satu tahap yang paling bagus bila kita telah menguasai konsep-konsep berkenaan ialah dipanggil automaticity. Kita tak payah fikir lagi lah, dia akan datang secara automatik. Benda tu akan datang. Apa yang kita pelajari itu akan dibekalkan oleh ingatan jangka panjang secara automatik. Sebab dia dah mantap okey. Dan apa ni konsep terminologi term ataupun istilah yang lain yang berkait dengan teori ini ialah kesan lebihan. Maksudnya kalau kita pergi juga maklumat-maklumat yang terlalu banyak, okey, dia boleh menyebabkan ingatan kerja tu tersumbat. Dia gunakan istilah tersumbat, clog tersumbat. Bila ingatan kerja tersumbat, okey, jadi maklumat berkenaan tidak dapat diproses. Bila saya kata proses, maksudnya dipindahkan kepada ingatan jangka panjang, dianya akan dilupakan. Sayanglah. Okay? Sesuatu yang kita harap anak-anak kita pelajari, tapi mereka bukan dia tak nak proses, tapi tak boleh diproses. Terlalu banyak. Okay? Dan menyebabkan ia akan lupa dengan perkara berkenaan. Itu yang keempat. Yang kelima ialah kesan perhatian yang berpecah. Maksudnya tumpuan itu sudah kita panggil bercelaru lah. Sebab tu memberi tumpuan ataupun fokus, concentration itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Sebab pemecahan perhatian atau tumpuan itu pun akan menyebabkan beban kepada kognitif. Okey? Sebab dia terpaksa memproses sesuatu itu serentak. Jadi dia terpaksa bercabang lah. Bercambah kan. Kalau tidak, kalau satu saja dia fokus kat situ, dia proses, senang dia nak pindahkan. Tapi kalau banyak sangat, dia terpaksa pecah. Jadi tumpuan dia, perhatian dia tu akan berpecah. Dan ini akan memberikan masalah kepada proses pembelajaran. Ini juga dikatakan sebagai beban kepada ingatan kerja. Okey? Dan akibatnya perkara-perkara yang sepatut anak-anak tu pelajari tidak dapat diproses. Saya ingat saya dah ambil masa agak lama sikit ni, saya minta maaf. Jadi saya harap sikit sebanyak cikgu-cikgu dapat sedikit idea bila kita katakan apakah dia teori beban kognitif. Okey, kognitif load theory ini, dan dia dapat memberikan kita sedikit idea bagaimana dia sebenarnya mempengaruhi proses pembelajaran anak-anak yang banyak bergantung kepada bagaimana mereka bentuk pengalaman pembelajaran mereka nanti. Ya. Jadi saya ingat saya berhenti setakat dulu. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua. Dan saya serahkan kepada Puan Sheila untuk sesi yang seterusnya. Terima kasih.